محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Muka surat 11. Baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 11 baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Tanbihun, ini satu penjagaan. Apa yang dia nak jaga? Katanya, ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, bahawasa al-kaunu qadiran dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu, yaitulah al-kaunu sami'an, al-kaunu hayyan, al-kaunu basiran, dan juga al-kaunu mutakalliman. Itu hingga akhirnya. Maka al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu, khabar, ialah sabit sekaliannya kesalian al-kaun tadi. Sabit dengan tiada khilaf. Maka wajiblah ia al-kaun tadi bagi Allah Ta'ala dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab mu'tazilah. Ini kita sambung masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Sambungan daripada sifat yang terdahulu kita belajar berkaitan dengan sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Iaitulah ada 7 yang kita maklum: kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, dan juga kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu panggil sifat maknawiyah. Maka apa kaunuhu ta'ala qadiran? Terjemahnya dulu, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Itu hak terjemuh dalam kitab kita, yang mana pada pertemuan kita yang lepas kita lupa maknanya nak maklumkan terjemahan tersebut. Maknanya kita terlepas pandanglah, minta maaf banyak-banyak. Dari sudut terjemahnya, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa. Gitu. Kena takwil begitulah. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, yakni keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa. Itu kaunuhu ta'ala qadiran. Maka kiaslah
kaunuhu ta'ala muridan, yakni keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki, iaitulah keadaannya Allah Ta'ala yang empunya sifat berkehendak. Kena takwil begitu. Begitu juga yang seterusnya, kaunuhu ta'ala muridan, dalam kitab kita ni keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Takwilnya keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat pengetahuan. Nak ada per di hadapan. Begitu jugalah kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup, yakni keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat perhidup. Gitu. Maka begitulah seterusnya. Kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat pendengar. Kaunuhu ta'ala basiran, keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat pelihat. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkata. Nak ada per di hadapan. Itu maknanya lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Kerana apa kata begitu? Kerana ni hak dia nak bicara berkaitan dengan tambihun pada malam ni, kalaulah kita tak kata dengan kata keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa di kaunuhu ta'ala qadiran, dia akan jadi berpeling, dia akan jadi semabul, dia akan jadi payah sikit kita nak faham pada kata hak lagi akan datang ni. Habis setakat tu dulu. Baik, tu terjemahannya. Jadi pada pertemuan kita hak lepas, maknanya kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa ni, apa makna dia? Makna tu di sisi kita mazhab ahli sunnah wal jamaah berlaku khilaf di kalangan pandangan ulama'. Dia berlaku di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Sifat maknawiyah ni, kaunuhu ta'ala qadiran, baik keadaan Allah Ta'ala kaunuhu ta'ala muridan kah, ataupun kaunuhu ta'ala sami'an kah, ataupun kaunuhu ta'ala hayyan kah, ataupun kaunuhu ta'ala basiran mutakalliman, semua tu apa makna maknawiyah? Maka di sisi kita ahli sunnah wal jamaah berlaku khilaf di kalangan pandangan ulama'. Mana khilafnya? Pandangan yang pertama, iaitulah terkena kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang membilangkan maknanya 13 sifat sahaja yang wajib kita tahu atas jalan tafsil. Maka di sisi hak kata 13 maknawiyah ni, kaunuhu ni kena kepada amrun iktibari. Apa tu amrun iktibari? Yakni diri kita reti, diri kita faham ada sifat kudrat di Allah Ta'ala. Itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Diri kita reti adanya sifat iradah, diri kita reti adanya sifat berkehendak di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu muridan. Ataupun diri kita reti maknanya ada sifat berhidup di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu ta'ala hayyan. Ni di sisi siapa ni? Kata begitu maknawiyah ni. Di sisi hak kata 13. Di sisi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang ialah maknawiyah ni, kaunuhu ni kesemua sekali tadi hingga mutakalliman tu ialah terkena kepada perkara umurun iktibari. Kena kepada umurun iktibari, yang ialah kita reti kudrat ada di Allah. Kudrat sifat, zat Allah. Allah ialah zat. Dua perkara yang berbeza. Allah ialah zat yang ada, sifat kudrat ialah sifat yang ada. Dua benda yang berlainan. Maka kita maklum
Manakala sifat mesti kena ada di sesuatu. Maka sifat kudrat ada di Allah Ta'ala. Hak kita reti tu, hak kita faham, ada sifat kudrat di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu ta'ala qadiran. Diri hak kita reti sifat iradat ni ada di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu ta'ala muridan. Hak kita reti ada sifat kalam di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun di sisi pandangan hak kata 13 sifat. Adapun satu laginya pandangan di sisi Imam Qadhi dan juga Imam Al-Haramain yang ialah menjalani di atas 20 sifat. Begitu juga berlaku di atas pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Maka kaunuhu di dia, makna maknawiyah di sisi mereka terkena kepada ahwal, terkena kepada sifat hal. Hak tadi amrun iktibari. Adapun di sisi hak bilang 20, kaunuhu maknawiyah ni terkena kepada hal, terkena kepada ahwal, sifat yang bangsa hal. Maka terkena kepada ahwal, terkena kepada sifat bangsa hal ni dengan makna macam mana? Dengan maknanya ada sifat lagi, selagi ada lagi makna satu lagi, pengertian sifat satu lagi. Apa? Iaitulah yang menengahi di antara ada dan tidak ada. Seolah-olah banding sahaja nak suruh mudah kita faham, seolah-olah ianya kaunuhu ni, ianya maknawiyah ni seperti pelekat. Ini seolah-olah saja. Jangan kita banding begitu. Untuk mudah faham saja. Seolah-olah seperti pelekat dia. Dengan maknanya kudrat sifat Allah yang bangsa ada. Allah zat, satu zat. Allah ialah zat, kudrat ialah sifat. Sifat yang bangsa ada kudrat. Maka begitu sifat kena ada di zat. Ada di zat tu seolah-olah ada lagi satu sifat lagi yang menengahi di antaranya. Ada lagi yang menengahi di antara kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Itulah dinamakan kaunuhu ta'ala qadiran. Itu nama kaunuhu tu. Ada lagi satu sifat di tengah-tengah tu, seolah-olahnya begitu. Seolah-olah seperti pelekat. Nak suruh kita faham apa ni sebagai bandingan saja. Seolah-olah. Yang mana sifat ni kaunuhu ni di sisi mereka ni tak naik sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tak ada. Tak naik sampai tangga ada dengan maknanya kalaulah ada betul sifat kaunuhu ni, jadi bertindan pula dia kata. Jadi bertindan pula. Tak boleh kata ada. Nak kata tak ada sifat ni, bagaimana nak ada sifat kudrat? Bagaimana nak ada sifat iradat? Bagaimana nak ada sifat kalam? Bagaimana nak ada sifat sama, basar dan sebagainya di Allah Ta'ala? Kena ada sifat ni, kena ada sifat maknawiyah ni, kena ada sifat maknanya kaunuhu ni yang melazimkan kudrat ada di Allah Ta'ala. Ini pandangan hak kata 20. Kena kepada ahwal, kena kepada kaunuhu maknawiyah ni, kena kepada sifat bangsa hal namanya. Ada pun hak kata 13 tadi, maknawiyah ni ialah amrun iktibari namanya. Amrun iktibari. Itu hak sebagaimana kita telah belajar pada pertemuan kita yang lepas. Itu di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah, maknawiyah pada istilahnya berlaku khilaf di kalangan pandangan ulama. Apa tu maknawiyah? Tadilah maknanya. Ini kita masuk pada topik untuk lebih luas lagi. Dia nak terangkan kepada kita. Tanbihun, ini satu penjagaan. Ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, mu kena tahu ini satu penjagaan, satu jaga-jaga yang kamu kena perhati molek-molek maknanya, bahawa al-kaunu qadiran,
dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman hingga akhirnya itu bilang sendirilah, dia tak bilang dah. Sehingga al-kaunu mutakalliman tu. 7 ke semua tu lah sifat maknawiyah ni. Maka hak ni sabit sekaliannya, sekalian al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman, al-kaunu hingga mutakalliman tu. Sabit dengan makna wajib kita i'tiqad sekaliannya tadi tu. Sabit wajib kita i'tiqad dengan tiada khilaf. Dengan tidak ada khilaf di kalangan pandangan ulama. Wajib kita kena i'tiqad sabit sifat tu maknanya. Wajib kena i'tiqad sabit dengan makna wajib kita kena i'tiqad. Wajib kita kena i'tiqad. Maka al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman samalah dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Al-kaunu qadiran sama dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Al-kaunu muridan sama dengan kaunuhu ta'ala muridan. Al-kaunu aliman samalah dengan kaunuhu ta'ala aliman. Sama je tu. Cuma beza apa? Beza pada lapah tu. Al-kaun ada alif lam di hadapan al-kaun. Hak tadi, hak dibilang hak atas nu kaunuhu. Tidak ada alif lam, tapi diletakkan mudhafun ilaih hu tu. Diletakkan hu mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih hu tu digantikan di awal. Ganti hu tu mudhafun ilaih, ganti pada al-kaun. Diletakkan alif lam. Alif lam tu dia panggil ganti pada mudhafun ilaih bagi hu tu. Sebab tu tidak ada hu, sebab diganti dengan al-kaun. Tu maknanya hak sama saja. Jangan kita tukarlah. Ini al-kaunu, hak tadi kaunuhu. Sebab apa hak ni kaunuhu, ni al-kaun. Tu kerana diganti alif lam, hu dibuang, diganti dengan alif lam. Tu saja. Maknanya sama saja. Cuma adalah perbahasan sedikit sebanyak dengan maknanya. Kalau kata al-kaunu, hu tidak ada belakang, maknanya dibuangkan hu, diletakkan al-kaunu. Hak ni isyarat kepada hak ijma'. Adapun kalau kata kaunuhu, isyarat kepada hak khilaf di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tak faham lagi, biarlah hak tu. Biar dulu hak tu. Baik, kembali pada kitab kita. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu ni satu penjagaan al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman hingga akhirnya itu ni. Hingga akhirnya tadi, iaitulah sehingga al-kaunu mutakalliman tu. Sabit sekaliannya, kesalian al-kaunu ke semua tadi tu wajib kita kena i'tiqad dengan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Semua kata hak ni sabit. Tu semua kata al-kaunu qadiran hinggalah al-kaunu mutakalliman ni, hak ni sabit. Wajib kena i'tiqad dengan tidak ada khilaf di kalangan pandangan ulama. Apa tidak ada khilaf di kalangan pandangan ulama? Tafriq. Kata tidak ada khilaf tu, maka wajib ia al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman hingga al-kaunu mutakalliman ni wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma'. Al-kaunu semua ni wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala, tentu di Allah Ta'ala dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah dan Mu'tazilah, yakni dan atas mazhab Mu'tazilah. Sekira-kira ijma' tu, ijma' ni maknanya sebulak suara. Hatta bukan setakat ahli sunnah wal jamaah saja, bahkan gi pada Mu'tazilah. Tu siapa gi pada Mu'tazilah pun maknanya mengakui al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman hinggalah al-kaunu mutakalliman. Hak ni ijma' di kalangan ulama tanpa khilaf, wajib i'tiqad. Hatta Mu'tazilah pun i'tiqad hak ni. Hak ni i'tiqad juga. Apa makna tidak ada khilaf?
ijma' sampai-sampai Mu'tazilah pun iktikad juga hak ni. Kaunuhu dengan makna mana? Al-kaunu dengan makna mana? Al-kaunu dengan makna samaratus sifah. Al-kaunu tu hak ijma'nya. Hingga Mu'tazilah pun iktikad juga ni kaunuhu ni. Al-kaunu qadiran hingga al-kaunu mutakalliman. Mu'tazilah pun iktikad. Dia iktikad makna mana? Hak kata ijma' ni sebulak suara maknanya tanpa khilaf hak ni. Al-kaunu hak dengan makna samaratus sifah. Apa hak dengan makna samaratus sifah? Iaitulah kalaulah kaunuhu ta'ala qadiran dengan makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Hak ni dia panggil samaratus sifah. Kaunuhu dengan makna ni ijma' ulama. Ahli sunnah wal jamaah i'tiqad Allah keadaannya maha kuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala. Hak ni ijma'. Ahli sunnah pun kata Allah Ta'ala kuasa. Atas kepada Mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala tu kuasa. Keadaan Allah Ta'ala tu kuasa. Mu'tazilah pun kata kuasa. Ini dia panggil al-kaunu hak ijma' ulama. Hak makna ijma' ulama dengan makna samaratus sifah. Kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Hak ni ijma'. Kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Hak ni ijma'. Mu'tazilah berkata Allah Ta'ala keadaannya menghendaki. Allah Ta'ala berkehendak. Mu'tazilah pun yakin hak ni. Kaunuhu ta'ala hayyan. Apa ni? Kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Mu'tazilah pun mengaku hak ni. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kaunuhu hayyan. Mu'tazilah pun mengaku Allah Ta'ala tu yang hidup. Kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Mu'tazilah pun mengaku Allah Ta'ala tu yang mendengar. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Mu'tazilah pun mengaku dengan makna tu. Allah Ta'ala tu yang melihat. Allah Ta'ala melihat. Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Mu'tazilah pun mengaku keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Berkata-kata Allah Ta'ala. Itu makna. Berkata-kata Allah Ta'ala. Hidup Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Mendengar Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala. Menghendaki Allah Ta'ala. Berkuasa Allah Ta'ala. Mu'tazilah pun mengaku. Ahli sunnah apatah lagi maknanya. Mengaku maknanya hak tu. Wajib i'tiqad hak tu. Ni al-kaunu dengan makna ni. Dengan makna samaratus sifah. Hak ni ijma' di kalangan para ulama. Hatta bukan setakat kepada ahli sunnah sahaja. Gi kepada lakau kepada Mu'tazilah pun mengakui hak tersebut tadi. Dengan makna tu. Ni hak ijma' kaunuhu dengan makna tu. Ni kerana apa ni? Kerana maknawiyah kaunuhu ni maknanya ada 3 makna lah mudah-mudahnya. Maknanya terbahagi pada 3 makna. Hak di sisi ahli sunnah wal jamaah khilaf tadi. Kaunuhu ni makna apa? Kaunuhu satu pandangan dengan makna amrun iktibari. Kaunuhu satu pandangan dengan makna sifat hal tadi. Ni di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maknanya maknawiyah pada istilah makna apa? Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ada kata amrun iktibari, ada kata ahwal, kena kepada sifat hal. Ada pun hak kata ijma' ialah hak dengan makna samaratus sifah. Hak dengan makna samaratus sifah, kuasa Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Hak ni semua maknanya ahli sunnah pun mengaku kuasa Allah Ta'ala. Menghendaki Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Ahli sunnah pun mengaku hak tu. Hatta Mu'tazilah pun mengaku. Hak ijma' hak tu. Hak makna yang ketiga tu. Hak dengan makna samaratus sifah.
Makna Allah Ta'ala tu kuasa Allah Ta'ala, menghendaki Allah Ta'ala. Hak ni ijma' para ulama. Hak ni ijma' para ulama. Sebab tu kita suruh tanda tadi tu. Arti kaunuhu Ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Hak tu hak ijma'. Ada pun hak kita duk bicara tentang maknawiyah, hak di sisi ahli sunnah wal jamaah, hak duk khilaf tentang pengertian tu, kaunuhu dengan makna keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa. Apa makna keadaan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkuasa? Itu khilaf di kalangan ahli sunnah tu. Oh, dengan maknanya amrun iktibari. Satu lagi pandangan, oh dengan makna sifat hal. Itu keadaan Allah Ta'ala yang empunya sifat berkuasa. Adapun keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, hak ni Mu'tazilah pun mengakui. Hak ni Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa dengan zat Allah tanpa ada sifat. Allah Ta'ala menghendaki tanpa ada sifat dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui dengan zat Allah Ta'ala tanpa mempunyai sifat. Itu Mu'tazilah. Dan kita pun mengaku Allah Ta'ala kuasa. Kita pun mengaku Allah Ta'ala menghendaki. Kita pun tahu keadaan Allah. Kita pun mengaku iktikad keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Cuma bezanya, kita Allah ada sifat. Hak tu kita kena iktikad juga. Kuasa Allah, kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala mengetahui. Kena iktikad hak tu. Cuma kitanya ada sifat. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, maka keluarlah sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Ada sifat. Kemudian dah ada sifat, keluar pula maknawiyah. Di sinilah pula maknanya khilaf di sisi kita ahli sunnah wal jamaah tadi. Adapun kalau kaunuhu dengan makna samaratus sifah, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki, keadaan Allah Ta'ala yang hidup, Allah tu hidup. Hak ni semuanya maknanya i'tiqad. Bahkan Mu'tazilah pun berpegang dengan kata Allah Ta'ala tu hidup, dengan kata keadaan Allah Ta'ala tu yang menghendaki, dengan kata keadaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Hak tu Mu'tazilah pun maknanya mengiktikad perkara tersebut. Habis itu. Hak tu hak makna ijma'. Ijma' tu hak dengan makna saat ni. Habis itu, titik situ tu. Titik situ. Ini masuk pada hak ahli sunnah, perbahasan ahli sunnah pula. Tadi nak ceritanya kaunu qadiran tu ijma' ulama dengan makna keadaan Allah yang kuasa, keadaan Allah yang mengetahui. Hak ni ijma' di kalangan para ulama. Baik, hak ni hak berlaku hak khilaf tadi. Kaunuhu ni apa benda kaunuhu hak di sisi ahli sunnah wal jamaah ni? Ni baru masuk hak kita ahli sunnah hak bicaraannya. Dan atas mazhab ulama, yakni dan jika kita berlaku, gitu kena takdirnya. Dan atas mazhab ulama, yakni dan jika kita berlaku atas mazhab ulama yang mengisbatkan ahwal. Jika kita berlaku di atas pandangan ulama hak mengisbatkan ahwal. Siapa hak mengisbatkan ahwal? Ya ini kena kepada Imam Qadi, kena kepada perkataan qaul Qadi, Imam Qadi, dan juga Imam Al-Haramain, Imam Sanusi, dan juga kebanyakan daripada pandangan mazhab Maturidiyah, yakni hak bilang 20. Mudah-mudah gitu. Hak bilang 20 tu, tu hak isbat sifat ahwal. Hak isbat ahwal sifat hal ni. Dan jika kita berlaku di atas pandangan ulama yang mengisbatkan ahwal, hak kata 20 sifat ni, dan ulama yang menafikan ahwal, yakni dan ulama hak menafikan ahwal kena kepada qaul Imam Asy'ari, hak kata 13 tu. Gitu. Dan jika kita berlaku di atas pandangan hak mengisbatkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal, khilaf dua tu. Nak cerita khilaf antara hak kata 20 dengan 13 ni, khilaf dua ni hanya sungguhnya khilaf itu, yakni berlaku khilaf tersebut antara dua pandangan tadi, khilaf tu
pada keadaannya, yakni pada kaunuhu. Keadaan tu maknanya kaunuhu, pada kaunuhu tu. Kaunuhu ni beberapa sifat yang lebih. Ayat ni, adakah beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani kah? Atau tiada lebih atasnya atas segala sifat ma'ani kah? Tu duduk khilaf pada kata tu. Hak di sisi ahli sunnah wal jamaah, hak mengisbatkan ahwal dengan hak menafikan ahwal. Hak isbat ahwal iaitulah hak kata 20. Hak menafikan ahwal hak kata 13. Maka khilaf dua tu hanya sungguhnya khilaf tu ialah pada kaunuhu, pada keadaan tu. Kaunuhu terjemahnya keadaan tu. Keadaan-keadaan ni, adakah beberapa sifat yang lebih atas sifat ma'ani? Adakah keadaan ni ialah sifat yang lain-lain atas sifat ma'ani? Gitu. Adakah dia ni hak suku sakak daripada sifat ma'ani ke? Ataupun dia ni tiada lebih atasnya atas segala sifat ma'ani? Ataupun dia ni bukan lain-lain? Bukan lain-lain. Adakah dia lain-lain ataupun bukan lain-lain? Itu duk khilaf dua tu. Kerana apa? Kerana tadi hak kata 13 kaunuhu kena kepada amrun iktibari. Kena kepada diri kita reti ada kudrat di Allah Ta'ala. Maknanya reti kudrat, faham dah tu kaunuhu. Bukan lain-lain dah, sekali dah tu. Reti kudrat, maknanya retilah kaunuhu. Reti kudrat tu ada di Allah Ta'ala. Kerana kaunuh, kudrat ni sifat. Manakala sifat, dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Kena duduk di benda lain. Reti dah tu kaunuhu. Maknanya diri ada kudrat di Allah Ta'ala tu. Ya dah tu. Itulah kaunuhu. Di sisi hak kata 13. Maknanya kaunuhu ni bukan sifat hak lain-lain dah. Reti kudrat ada di Allah, reti iradat ada di Allah, reti maknanya faham di kita ada kalam di Allah Ta'ala. Itulah kaunuhu, bukan lain-lain dak. Bukan lebih-lebih dak. Bukan suku sakak dak. Hak reti kudrat ada di Allah, reti iradat ada di Allah, reti kalam ada di Allah, reti samuk ada di Allah, hak kita faham ada basar di Allah. Itulah kaunuhu. Bukan lain-lain dah. Reti gitu dah. Itu maknanya di sisi hak kata 13. Ada pun kata 12, lain-lain, lebih atas segala sifat ma'ani. Atau lebih atas sifat ma'ani maknanya lain-lain, suku sakak. Bukan sama dak suku sakak sifat lain ni. Tu hak kata 20. Sifat lain ni, sifat maknawiyah ni. Sifat lain bukan sifat sama dak. Bukan maknanya hak ni hak lebih, hak suku sakak, hak lain-lain daripada sifat ma'ani. Tu hak kata 20. Duk khilafnya situ. Duk khilafnya pada maknawiyah tu, apa benda maknawiyah tu, pada istilahnya. Itu hak di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata dianya, kalau kita berlaku di atas pandangan hak ahli sunnah wal jamaah tadi, maknanya hak isbat ahwal dengan menafikan ahwal, khilafnya pada kata kaunuhu tu, adakah beberapa sifat yang lebih, yang lain-lain atas segala sifat ma'ani kah? Ataupun tiada lebih, yakni tak suku sakak, tidak lain-lain atasnya atas segala sifat ma'ani kah? Gitu. Bahkan, yakni bahkan dengan makna tidak lebih atas sifat ma'ani ni. Kalau berlaku di atas hak kata tidak lebih atas segala sifat ma'ani ni, hak kena pada 13 tu. Iaitulah kena kepada hak pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, hak kata kaunuhu ni tiada lebih atas sifat ma'ani. Bukan suku sakak daripada segala sifat ma'ani. Dengan maknanya reti kudrat ada di Allah, reti iradat ada di Allah. Itulah kaunuhu. Bahkan kalau hak ni hak berlaku di atas pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, bahkan ia al-kaunuhu tu dengan makna tiada lebih atasnya atas segala sifat ma'ani ni. Ia kaunuhu dengan makna tu ialah umurun iktibariyah namanya. Dia panggil umurun iktibari. Apa umurun iktibari? Artinya, arti umurun iktibari, makna umurun iktibari ialah beberapa perkara. Ialah beberapa perkara yang diiktibarkan
pada zihin jua. Ialah beberapa perkara yang dikira-kira pada fikiran akal sahaja. Itu panggil amrun iktibari. Benda hak duduk kira-kira di fikiran akal saja. Benda hak kita faham di akal saja. Hak dikira-kira pada akal fikiran saja. Tiada yakni tiada dikira-kira, tiada yakni tiada bukan silap. Umur iktibariyah dengan makna beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Perkara hak kita faham pada fikiran saja umur iktibari ni. Tiada ada ia umurun iktibari ni, amrun iktibari ni tiada ada ia, tidak ada ia pada kharij. Ayat ni bukanlah ada dia tu pada kharij, bukan ada pada luar mata zahir. Maknanya bukan dengan makna ada sungoti-sungoti. Itu makna pada kharij. Bukan ada diri benda tu, bukan ada diri sifat tu. Benda amrun iktibari ni benda hak kita reti sahaja pada zihin. Benda hak dikira-kira, hak diiktibar pada zihin sahaja. Hak akal kita reti sahaja. Bukan dia tu pada kharij, bukan dia tu ada betul-betul. Itu makna. Bukan dia tu ada betul-betul benda umur iktibari ni. Bukan benda ada betul-betul ada sehingga sah nak dilihat. Itu makna. Sebagaimana sifat kudrat, maknanya sifat yang ada. Itu sifat yang ada. Adapun kaunuhu ni di sisi hak kata 13 ialah amrun iktibari. Amrun iktibari ni sama perikat kalau hak di makhluk begini. Amrun iktibari ni sama perikat dengan hak ni. Contoh kita nak sakut baju. Baju kita nak sakut. Baju benda ada. Penyakut baju pun benda ada. Itu benda ada dia panggil. Baju apa penyakut baju dengan baju. Manakala begitu kita pun sakut. Kita pun sangkut ambil baju, sakut di penyakut. Reti di kita baju tadi tersangkut. Tersangkut tu apa tersangkut? Tu. Tersangkut tu apa? Reti sahaja tersangkut. Nak tunjuk tak boleh. Tu tersangkut. Tu baju. Tu atas dia tu tu penyakut. Tu hanger. Maka reti di kitanya baju tu tersangkut. Tersangkut tu hanya kita reti sahaja. Bukan ada pada kharij. Itu maksud. Jadi kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman hak di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari benda amrun iktibari sahaja. Reti sahaja ada kudrat di Allah. Reti sahaja hak kata iradat ada di Allah. Itulah panggil sifat kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman, yang ialah benda tu kena kepada amrun iktibariyah. Itu di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun hak di sisi kata 13 sifat kaunuhu ni kena kepada amrun iktibariyah. Amrun iktibariyah benda lagu saat ni. Benda hak mana maknanya kita reti di zihin sahaja. Benda hak kita faham di zihin sahaja. Benda hak kita faham pada akal sahaja. Bukan ada pada kharij, tidak. Ada pada kharij dengan makna ada sengoti-ngoti, tidak. Benda tu bukan ada sengoti-ngoti, tidak. Tu pada kharij sehingga perekat gak kalau makhluk boleh tunjuk bukan. Tu bukan ada pada kharij, namanya tu istilah dalam pembelajaran kita ni. Habis itu. Itulah khilafnya kata kaunuhu ni apa dia. Itu khilaf di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka tak kala ada khilaf tadi hak di sisi ahli sunnah wal jamaah, tak kala ada khilaf pada kata maknawiyah tu sifat yang lebih ataupun tiada lebih, maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafi akan ahwal ni. Maka makna ingkarkan ahwal pada mereka, yakni pada ulama-ulama yang menafi akan ahwal itu. Makna ingkar ahwal ni ialah ingkar lebih ahwal
atas ma'ani. Makna di sisi hak kata 13 ni, dia ingkarkan ahwal dengan maknanya dia ingkar sifat kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman ni. Dia ingkar hak kata kaunuhu ni ialah sifat hak suku sakak. Sifat hak suku sakak. Dia ingkar hak tu. Dia ingkar hak tu kerana di sisi hak kata 13 ni kaunuhu dengan makna amrun iktibari. Dia ingkar kata maknanya sifat kaunuhu ni ialah suku sakak lain-lain daripada sifat ma'ani tadi. Ingkar dengan makna tu hak kata 13 ni. Tiada, yakni bukanlah ingkarkan, yakni bukanlah makna dia ingkar keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Bukanlah hak kata 13 ni dia ingkar Allah Ta'ala tu yang kuasa misalan. Daripada asalnya bukan dia ingkar hak tu. Kerana hak ni kerana bahawasa yang demikian itu demikian ingkar keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dengan makna samaratus sifah. Ini kembali kepada hak ijma' pula. Hak kaunuhu dengan makna ijma'. Kaunuhu dengan makna ijma', hak makna samaratus sifat kuasa Allah Ta'ala ni. Kalau ingkar makna ni, hak ni kufur. Ingkar dengan makna kaunuhu Ta'ala qadiran dengan makna samaratus sifah. Kaunuhu Ta'ala muridan, ingkar dengan makna samaratus sifah. Kaunuhu Ta'ala sami'an, ingkar dengan makna samaratus sifah. Samaratus sifah ni dengan maknanya yang mendengar tu. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Itu dia panggil ingkar dengan makna kaunuhu hak samaratus sifah. Makna tu kalau ingkar kufur. Makna tu kalau ingkar kufur. Kerana apa kufur? Kerana bahawasa ia keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Hak dengan makna samaratus sifah tu perkara yang diijma'kan atasnya atas keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Benda hak diijma' oleh ulama' kena iktiqad. Sehingga-hinggakan ijma' tu sehingga-hinggakan ijma' dengan maknanya cumanya bezanya hak di sisi kata 13 ni tiada wajib kita bilang akan dia akan al-kaunuhu tu, akan kaunuhu tu atas jalan tafsir jua. Cuma tak perlu bilang atas jalan tafsir saja. Ni tiada wajib bilang ni atas qaul yang rajih, atas qaul hak kata 13 ni. Tapi pada i'tiqad wajib beriman dengan dia dengan maknawiyah, hak dengan makna samaratus sifah. Hak tu wajib kena i'tiqad. Kerana apa wajib kita i'tiqad dengan maknawiyah, hak dengan makna samaratus sifah tu? Kerana ia kaunuhu hak dengan makna maknawiyah ni setengah hak dengan makna samaratus sifah tu setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Benda hak kesempurnaan di Allah Ta'ala yang kuasa, setengah daripada benda kesempurnaan yang menghendaki, setengah daripada kesempurnaan perkara-perkara hak sempurna tu. Maka kalaulah maknanya menafikan hak tu kufur lah, kerana hak tu ijma' di kalangan para ulama'. Tu dia ada maknanya di ibarat kita tu dia jadi peling sikit. Dia jadi payah kita nak faham sikit. Sebab apa payah kita nak faham? Kerana kaunuhu ni terbahagi pada 3 makna tadi. Ada 3 makna kaunuhu ni. Kaunuhu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kaunuhu di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 2 saat ni. Ada khilaf. Khilafnya pandangan yang kata 13 kaunuhu dengan makna amrun iktibari. Yang satu laginya hak kata 20 kaunuhu dengan makna ahwal. Hak ni khilaf. Hak di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adakah kaunuhu dengan makna amrun iktibari ataupun ahwal? Ada pandangan amrun iktibari, ada pandangan ahwal. Adapun hak ijma' maknanya semua kena i'tiqad. Kaunuhu dengan makna samaratus sifah. Mana kaunuhu dengan makna samaratus sifah? Kuasa Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa tu. Allah Ta'ala kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki tu. Allah Ta'ala menghendaki. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup tu. Allah Ta'ala hidup. Keadaan Allah Ta'ala yang
berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Allah Ta'ala melihat. Hak ni ijma' di kalangan ulama' wajib kena i'tiqad. Mu'tazilah pun i'tiqad. Kaunuhu makna tu dia panggil kaunuhu makna samaratus sifah. Ingkar makna ni kufur lah. Ingkar makna tersebut kufur. Mana ingkar makna tersebut? Dengan makna ingkar kuasa Allah. Ingkar Allah Ta'ala menghendaki. Kita ingkar Allah Ta'ala tu melihat. Kita ingkar keadaan Allah Ta'ala tu yang mendengar. Hak ni kufur. Kerana apa? Hak ni ijma' di kalangan ulama' hingga Mu'tazilah. Hak khilafnya hak di sisi ahli sunnah wal jamaah tu. Kaunuhu ni apa makna kaunuhu? Hak tu hak khilaf. Kaunuhu tu apa? Kalau kaunuhu dengan makna samaratus sifah, hak tu ijma' ulama'. Hak ni hak khilaf ni kaunuhu adakah dengan makna amrun iktibari ataupun ahwal. Maka hak kata 13 dia menafikan hak ahwal tu. Maka hak ni dia menafikan hak kata 20. Bukan dia ingkar hak ijma' ulama' tu, hak dengan makna yang kuasa Allah Taala. Kalau ingkar hak tu, hak 20 ni ingkar makna tu, maka kufur lah dia. Itu maksud hak di dalam kitab kita ni. Habis itu. Habis itu. Dan demikian lagi jadi kufur orang yang menafikan sifat nafsiyah. Saat ni dia kata orang yang maknanya mengingkari perkara hak diijma', iaitulah kaunuhu ta'ala qadiran dengan makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, kufur lah. Kalau hak tu ijma'. Demikian lagi maknanya jadi kufur juga orang yang menafikan sifat nafsiyah. Orang hak menafikan sifat nafsiyah maknanya yang menafikan wujud Allah. Allah ada, dia kata tak ada. Tu kafir. Kafir orang tadi. Tu dia panggil menafikan sifat nafsiyah. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Dia mengaku Allah Ta'ala ada, tapi dia menafikan salah satu daripada sifat salbiyah. Allah ada, tapi dia menafikan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis misalnya. Kafir juga. Allah ada, tapi dia menafikan wahdaniyah. Kafir juga. Allah ada, tapi dia menafikan kidam Allah Ta'ala. Kafir juga. Itu menafikan sifat salbiyah pun kafir juga. Ada atau tu. Kalau kitab tu tak tahu. Kitab kita ni tidak ada atau. Naknya ada atau. Atau i'tiqad ia. Yakni demikian lagi jadi kufur juga orang yang i'tiqad. I'tiqad ia seseorang akan baharu demikian itu, demikian sifat Allah Ta'ala. Dia i'tiqad sifat-sifat Allah Ta'ala ni baru, kafir juga. Atau keadaan Allah Ta'ala tu makhluk. Dia kata Allah Ta'ala tu ialah makhluk. Kafir juga. Atau syai'iyah. Syai'iyah maknanya demikian lagi jadi kufur orang yang syak. Itu takdir kalamnya begitu. Demikian lagi jadi kufur orang yang syak ia orang pada sedia Allah Ta'ala dan pada baharunya baharu Allah Ta'ala. Syok Allah Ta'ala ni kidam ke baharu Allah Ta'ala ni sedia ke baharu Allah Ta'ala ni ada mula ke tidak ada mula, duk syok. Ni kafir juga, duk syok. Tidak ada i'tiqad dia panggil. Duk syok, duk papah hati dia, kafir juga. Atau terhenti ia seseorang. Terhenti dengan makna dia tu tawakuf, tak kata apa-apa, tu makna terhenti, tak kata apa-apa, tawakuf. Atau terhenti ia, yakni dia tawakuf pada demikian itu, demikian kata Allah Ta'ala ni sedia ke baru, sedia ke baru, sedia ke baru. Malah-malah cara dia kata. Tak payah kata mana-mana lah. Tak payah kata sedia, tak payah kata baru, pun kafir juga. Ni orang panggil orang yang tidak ada i'tiqad. Jadi kafir lah orang yang tersebut tadi. Orang yang menafikan wujud Allah, orang yang menafikan sifat salbiyah, orang yang kata Allah Ta'ala tu baru, orang yang kata Allah Ta'ala tu makhluk, ataupun dia syak Allah Ta'ala ni sedia ke baru, kufur juga. Ataupun tak kata apa-apa, pun kufur juga orang tersebut. Itu kufur.
Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani, kata dia, adapun orang yang menafikan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar. Itu panggil sifat ma'ani. Dan adapun orang yang menafikan sifat ma'ani, contoh siapa yang menafikan sifat ma'ani ni? Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menafikan sifat di Allah. Allah Ta'ala tak bersifat dengan qudrat. Cuma Allah Ta'ala kuasa. Tu hak samaratus sifat tu dia akui hak tadi. Ijma' di kalangan ulama. Allah Ta'ala tu kuasa. Tu dia akui, tapi tidak ada sifat berkuasa. Allah Ta'ala kuasa dengan zat. Ni Mu'tazilah. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah, dia menafikan sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, qudrat, iradat hingga kalam. Yang berkata mereka itu Mu'tazilah, dia iktikad macam mana? Tiada bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani. Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat ma'ani. Allah Ta'ala tidak ada sifat, dia kata. Dia kata Allah tidak ada sifat. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Allah Ta'ala tidak ada sifat, kata dia. Bahkan Allah Ta'ala tu qadirun, Allah Ta'ala tu kuasa dengan zatnya, zat Allah. Dia kata Allah Ta'ala tidak ada sifat ma'ani, tapi Allah Ta'ala tu qadirun, Allah Ta'ala tu kuasa, tapi kuasa dengan zatnya, zat Allah. Dan muridun, Allah Ta'ala tu maknanya menghendaki, tapi menghendaki dengan zatnya, zat Allah. Katakanlah hak lain-lain. Allah Ta'ala melihat, tapi melihat dengan zat Allah. Allah Ta'ala tu mendengar, tapi mendengar dengan zat Allah, tanpa ada sifat. Maka maknanya iktikad Mu'tazilah ni, maka tiada jadi ia iktikad sebegitu tadi, yang mana menafikan sifat tapi Allah kuasa, Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala melihat, cuma tidak ada sifat di Allah Ta'ala. Orang ni tiada jadi, yakni tiada dihukumkan ia mereka itu saat ni kafir. Tak hukum kafir orang tersebut. Di sisi maknanya, di sisi zahirnya tak hukum kafir, cuma di sisi Allah Ta'ala maknanya hak tu kita tak tahulah. Di sisi Allah Ta'ala kupulah orang tadi, selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak hukum dia tu kafir tak boleh. Tak boleh nak hukumkan dia tu dengan kafir. Orang mana? Mu'tazilah tadi. Adapun di sisi Allah Ta'ala, maknanya dia tak ni tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka tiada jadi ia kafir, yakni tiada dihukumkan dia tadi dengan kafir. Tetapi bahkan maknanya, tetapi dengan makna bahkan jadi fasik, jadi dihukumkan orang tadi dengan fasik, dosa besar dan mubtadi', reka-reka di dalam i'tiqad. Ini Mu'tazilah ni dihukumkan dengan fasik, dihukumkan dengan mubtadi', orang yang mereka-reka di dalam akidah. Melainkan, yakni melainkan jadi kafir, melainkan dengan mana jadi kafir, dihukumkan kafir jika menafi ia seseorang akan ma'ani, akan sifat ma'ani. Dia kata tidak ada sifat kudrat, tidak ada sifat iradat, tidak ada sifat ilmu, tidak ada sifat hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat tu dengan makna ismi itulah, perkuasa, perkehendak, apa lagi, perlihat. Dia menafikan sifat ma'ani serta mengisbatkan lawannya. Dia kata Allah tak bersifat dengan kudrat, bahkan Allah lemah. Itu dia panggil. Itu mengisbatkan lawan. Bukan semata-mata menafikan sifat ma'ani saja, bahkan dia mengisbatkan lawan dia. Allah Ta'ala tak bersifat dengan kudrat, bahkan lemah. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sama, bahkan tuli. Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar, bahkan buta. Itu dia menafikan sifat ma'ani serta lawan dia. Maka hak ni barulah jadi kafir, yakni maka barulah dihukumkan kafir, wal iyazu billah. Hak ni baru kafir. Adapun Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, dia tak kata Allah lemah, dia menafikan kudrat tu, dia menafikan iradah, dia menafikan sifat sama bahasa kalam, dia menafikan sifat, tapi Allah berkuasa. Berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat gitu. Allah Ta'ala melihat, bukan dengan sifat sama.
Bukan dengan sifat basar, tapi dengan zat. Allah tak ada sifat. Ini Mu'tazilah. Tak kafir kalau begitu. Di sisi zahirnya tak kafir, di sisi kitanya tak kafir, tapi tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Hak kafirnya Allah tidak ada sifat kudrat, bahkan Allah lemah. Ini baru kafir. Allah Ta'ala tidak ada sifat iradah. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat basar, bahkan buta. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat sama, bahkan Allah Ta'ala tu tuli. Mengisbatkan lawan, baru kafir. Mu'tazilah tidak mengisbatkan lawan. Dia kata Allah melihat, dia berpegang dalam pegangan dia Allah Ta'ala mendengar, cuma tidak ada sifat. Mendengar dengan zat, menghendaki dengan zat, berkuasa dengan zat. Itu Mu'tazilah, menafikan sifat ma'ani. Fasik lagi mubtadi', berdosa besar lagi dia tu mereka-reka di dalam akidah. Habis itu, dan menjalani pula qaul Qadi dan Imam Haramain atas mengisbatkan sifat idra. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.